Okey, selamat sejahtera pelajar-pelajar, apa khabar? Okey, sihat? Okey, cikgu di sini sihat. Baik, hari ini kita akan mulakan dengan sintaksis, bahagian sintaksis bahagian sintaksis di mana kita akan mulakan dengan ayat songsang. Okey. Ayat songsang. Boleh ayat songsang. Okey. Baik. Ayat songsang kalau kita ambil sebenarnya kamu perlu fahamkan satu benda. Sebelum kita mulakan ayat songsang ni, pelajar kena faham satu benda iaitu tentang ayat biasa dulu. Kalau kita ambil ayat biasa. Ayat biasa. Ayat biasa. Ayat biasa kalau kita rujuk biasanya subjek di depan diikuti bahagian predikat. Manakala kalau ayat songsang berbeza. Dia predikat di depan diikuti dengan bahagian subjek. Ini beza dia. Biasanya pelajar boleh ingat boleh menambah practical kah, tah atau lah. Cikgu ulang balik boleh tambah practical kah, ataupun tah ataupun lah. Practical lah. Kata atau lah. Ka ni kita guna untuk kata tanya. Sebagai kata tanya, siapakah, bagaimanakah untuk bertanya soalan. Ta pun sama juga bertanya soalan. Tapi kita bertanya kepada diri sendiri. Apatah nasib saya contohnya. Sama juga kalau lah kita guna untuk untuk ayat penyata, untuk kita kata intonasi, kelembutan intonasi. So ketiga benda praktikal ni boleh digunakan dalam ayat songsang. Tetapi dari segi ayat songsang, ingat pelajar tidak boleh menggugurkan apa-apa perkataan pun. Dan tidak boleh mengubah imbuhan yang diberi. Kamu suka-suka mengubah semua tak boleh Ingat tak boleh. Baik, cikgu bagi satu contoh ayat di sini. Contohnya katakanlah Ali membaca buku. Ali membaca buku. Ali membaca buku. Kalau kita ambil ayat ni, Ali subjek, membaca buku adalah predikat. So bila cikgu nak songsangkan ayat ni, dia akan jadi subjek bawa ke belakang, predikat bawa ke depan. So dia jadi apa? Membaca buku Ali. So ingat, kalau kita hanya ada subjek dengan predikat, kita hanya akan dapat satu jawapan saja. Cikgu, bagaimana kalau saya ada subjek, predikat dan keterangan? Saya akan dapat berapa jawapan? Sebab saya belum tambah lagi frasa keterangan. Betul? Katakan cikgu bagi frasa keterangan di sini. Ali baca buku di bawah pokok. Di bawah pokok. Ini adalah frasa keterangan. Frasa keterangan. Kita kata frasa keterangan. Sekarang cikgu ada berapa bahagian? 1, 2, 3. 3 bahagian. Nampak? Subjek, predikat, keterangan. Kalau kita ada 3 bahagian ni, kita akan dapat 4 jawapan. Akan dapat berapa jawapan? 4. So apa 4 jawapan tersebut? Tengok di sini. Jawapan pertama, predikat, keterangan, subjek. Jawapan kedua, predikat, subjek, keterangan. Jawapan ketiga ialah keterangan, predikat, subjek. Dan jawapan keempat ialah simple saja, keterangan, subjek, predikat. Nampak 4 jawapan ni. Kalau kita rujuk balik jawapan ni, predikat, keterangan, subjek maksudnya membaca, predikat, keterangan, subjek maksudnya membaca buku di bawah pokok Ali. Kalau jawapan kedua, membaca buku Ali di bawah pokok. Jawapan ketiga, di bawah pokok membaca buku Ali. Ataupun jawapan keempat, di bawah pokok Ali membaca buku. Pelajar tak perlu menyatakan 4 jawapan. Dia hanya perlu menyatakan salah satu jawapan daripada sini. Ingat nampak? So kalau kamu ada 3 bahagian frasa keterangan ni ada kalau, so automatik kita dah ada 4 jawapan. Ingat Baik, katakan kalau pelajar diberi ayat seperti ni. Contohnya dia guru. Dia guru, betul kan? So cikgu pisahkan dia kepada subjek, predikat.
subjek, predikat. Betul? Subjek, predikat. So bila cikgu bawa predikat ke depan, subjek ke belakang, menjadi apa? Guru dia. So maksudnya sama ke? Dia akan jadi apa? Okey, guru dia. Maksudnya sama ke? Tak sama, betul kan? Tak sama, betul kan? Okey, tak sama. Okey, dekat sinilah kita tambah practical lah. Di sinilah kita tambah practical lah. Gurulah dia. Ingat, gurulah dia. Nampak tak cikgu tambah? Okey, cikgu tulis di sebelah sinilah. Okey, di bawah ni, senang sikit. Gurulah dia. Nampak? So bila jadi gurulah dia, di sini kita tambah practical lah. Nampak? Gurulah dia menggambarkan dia seorang guru. Okey. So ini cara kita guna lah. Sama juga untuk kah. Kalau saya tanya siapakah nama kamu, itu dikategorikan ayat songsang. Bila ada kah, automatically dikira sebagai ayat songsang. Kalau ayat biasa, nama kamu siapa? Nama kamu subjek, siapa predikat. So bila cikgu nak songsangkan, cikgu guna siapakah nama kamu. So kah tu digunakan untuk ayat tanya. Okey, faham tak? Untuk ayat tanya. Cuba kita tengok soalan ni. Okey, cuba kita tengok soalan ni. Okey, tengok soalan ni. Tetamu kehormat itu menaburi pasangan pengantin dengan bunga rampai. Okey, mana subjek dia? Di sini. So tamu kehormat itu menaburi pasangan pengantin dengan bunga rampai. Okey, so kita bawa saja subjek ni. Okey, subjek predikat, bawa saja ke belakang. Menaburi pasangan pengantin dengan bunga rampai, tetamu kehormat itu. Automatik jawapan dia dah betul dah. Jawapan kedua, dia tewas oleh sebab malas berlatih. Dia tewas oleh sebab malas berlatih. Okey. So biasa kita kata apa? Okey. Kita bawa dia apa? Mana satu? Ni, senang je ambil daripada oleh ni. Oleh sebab malas berlatih, dia tewas. Okey, dia tewas. Dapat? Okey, katakan soalan ketiga. Okey, soalan ketiga. Okey, saya akan melanjutkan pelajaran ke universiti, Melaya jika mendapat keputusan yang cemerlang. Okey, saya akan melanjutkan pelajaran ke universiti jika mendapat keputusan yang cemerlang. Saya subjek, predikat. Okey, kalau nak kata ini adalah keterangan, frasa keterangan. Ini cukup bagi 3 lah. So jawapan boleh jadi 4. Faham? Kami sekeluarga akan bercuti ke Pulau Pinang pada bulan September. Okey, kami sekeluarga, subjek, belakang semua ni predikat lah, akan bercuti ke Pulau Pinang. Okey, adalah predikat. Ini adalah keterangan. So cikgu bagi ada 4 jawapan. Okey, tahu kan? Ada 4 jawapan. Okey, so pelajar-pelajar ingat ya, ayat songsang ni cukup penting. Faham? Okey, sebelum cikgu habiskan, ingat apa yang bekas Presiden US pernah kata, Abraham Lincoln. Aku memang berjalan perlahan, tapi aku tidak pernah berjalan mundur. So ingat ya, walaupun kita berjalan perlahan, biar kita berjalan ke depan, bukannya ke belakang. Okey, dan apa pula yang kata oleh bekas Presiden Indonesia, Soekarno? 1000 orang tua biasa bermimpi, 1 orang pemuda biasa mengubah dunia. So biarlah kamu jadi pemuda yang mengubah dunia tersebut. Faham? Okey, so cikgu harap ayat songsang ni dapat memberi bantuan untuk kamu dalam menyelesaikan soalan-soalan ayat songsang yang lain. Sekian, terima kasih.